Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah nikmat, kurnia, rahmat yang Allah berikan kepada kita. Hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, teruskanlah memberi hidayah, rahmat dan nikmat-Mu kepada kami semua. Jangan henti ya Allah. Tanpa rahmat, hidayah, nikmat dan pertolongan-Mu, siapalah kami, hamba-Mu yang hina ini. InsyaAllah. Ya Allah. Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini. Hari ini Isnin Day 13 Februari. 13 Februari. 13 Februari hari Isnin. Tajuk kita hari ini ialah Qiyamul-Lail. Qiyamul-Lail. Apa itu Qiyamul-Lail? Qiyamul-Lail. Itulah. Itu adalah Qiyamul-Lail. Itulah tajuk kita hari ini. Jadi dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Dan kita mesti memohon kepada Allah supaya dipermudahkan dalam soal ibadat. Walaupun ibadat itu ringan, mudah, ringkas, nikmatnya tidak terhingga, tapi tidak kepada semua orang. Ada orang ibadah itu berat. Solat 5 waktu berat. Mulut nak zikir berat. Mulut nak selawat berat, mata nak melihat dan mulut nak membaca Al-Quran berat, telinga tak boleh dengar ayat Al-Quran, terus skip. Terus skip. Mulut nak sebut Al-Quran berat. Inilah yang kita mesti memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Kalau dah okey dah, solat dah ringan dah, solat wajib ringan, solat sunat ringan, solat malam ringan, baca Quran ringan, zikir ringan, selawat ringan, masih lagi kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya diteruskan ringan. Jangan dibolak-balikkan. Jangan dikembalikan kesusahan dalam kita beribadat. Sentiasa kena minta. Ya Salari, apa khabar? Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam cucu Tok. Cucu. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Atuk Padi. Jadi dalam soal kita beribadat, kita mesti sentiasa memohon kepada Allah. Ya Allah, pemudahlah ibadatku. Ya Allah, ringankanlah ibadatku. Ya Allah, bangkitlah aku 2/3 malam untuk aku sujud kepadamu. Kena minta, sentiasa kena minta. Jangan minta rezeki je. Jangan minta duit je. Jangan minta harta. Jangan minta kejayaan. Jangan minta dulu periksa je. Ibadah juga kena sentiasa minta. Kena minta, sentiasa minta. Minta. Apabila minta, tergerak di hati nak buat, terus buat. Sudah dapat hidayah tu. Sudah terdetik tu. Terdetik nak solat duha pagi ni. Solat duha. Masa saya ada sekarang. Terus pergi buat. Solat sunat duha 2 rakaat. Terus buat. Terus buat. Itu tanda. Apabila terdetik, itulah hidayah. Tapi kalau tak buat juga, dia belum jadi pelaksanaan atas hidayah itu. Saya tak kata tak payahlah. Solat duha. Tak buat pun bukan ada dosa. Saya tak nak kejolok. Kalau kita nak terus buat ke, nak tak buat? Kalau terus buat, hidayah itu terlaksana. Kalau tak buat, syaitan berjaya mengawal kita. Perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum tu. Sihat-sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Ini yang penting kepada kita. Yang penting sangat kepada kita. Beribadah kena minta. Begitu juga Qiyamul-Lail. Kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tidur kena minta, ya Allah, bangunkanlah aku. Bangunkanlah. Semak hari ini. Semak hari ini. Semak. Nak jumpa rakan-rakan, nak cucu atuk, kena semak sikit. Semak sikit. Semak sikit. Pakaian ni tak boleh tak pakai. Nanti dia tuntut daripada masyarakat. Kau baju ada, kau tak pakai. Jadi kena semua pakaian kena pakai. Jangan ada pakaian tak pernah pakai. Kena pakai. Kena pakai. Itu mengikut sunnah. Sebab tu pakaian tak boleh banyak. Kalau pakaian tak banyak, kita cepat pakai rutin dia. Jadi satu helai itu banyak kali pakai. Itu yang terbaik.
Sebab tu Rasulullah ada 2 helai je pakaian dia. Sahabat-sahabat Rasulullah ada 1 helai je. 1 helai je pakaian. Suami dia solat dulu pakai pakaian. Kemudian lepas solat, dia pergi balik ke rumah, isteri dia solat di rumah pakai pakaian. 1 helai je, bergilir-gilir. Bergilir-gilir. Sampai tahap tu. Sampai tahap tu. Jadi dia mendapat rezeki. Allah bagi rezeki, beli pakaian dan dia betul-betul pakai dan bersyukur dengan beribadat dengan menggunakan pakaian itu. Kita dah bagi rezeki, pakaian banyak masuklah gobok. Masuklah gobok. Allahu Akbar. Tajuk kita hari ini ialah Qiyamul Lail. Jadi untuk bangun pagi juga kita Qiyamul Lail ni ialah satu amalan amalan awal pagi amalan Qiyamul Lail. Kita belajar sikit mengenai Qiyamul Lail. Kita sama-sama mentelaah Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lail, ada orang saya dah kunci jam tu. Kunci jam. Sampai nak pecah jam tu. Kau tak bangkit juga. Tak bangkit juga. Kunci apa lagi kau nak kunci? Kuncilah apa pun. Kalau tidak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kau tak akan bangkit. Kalau kau bangkit pun kau sambung tidur balik. Kalau tidak pun kau hulur tangan. Mana jam ni punya pap kau tekan. Habis jam tu berhenti. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam Kak Na. Syamsinar, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi jengah tu. Tajuk kita hari ini Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Apa yang menarik mengenai Qiyamul Lail ini yang penting kepada kita dalam soal-soal beribadat, kita himpunkan ibadat-ibadat yang besar. Besar pahalanya. Kita kena himpunkan, kita kena kejar. Begitu juga kalau nak dapat gaji banyak, kena kerja besar. Kena kerja besar. Kan? Kalau nak pegang jawatan tinggi, ketua pengarah sebagainya, kena ada ijazah, degree. Untuk dapat ijazah, untuk ada degree, PhD sebagainya, maka kita kena belajar lama di universiti. Apabila dapat ijazah, minta jawatan, dapat, baru boleh gaji yang besar. Begitu juga dalam soal ibadah. Untuk mendapat ganjaran pahala yang besar, kita kena ada ilmu untuk belajar. Ibadah-ibadah yang boleh mendatangkan pahala yang banyak. Terutama ibadah-ibadah yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salaris menyambut kelahiran di tengah-tengah malam di hospital pun dikira Qiyamul Lail. Betul tak tu? Menyambut kelahiran. Menyambut kelahiran tu bukan ibadah, menyambut kelahiran. Berselawat tu baru kelahiran, beribadah. Menyambut kelahiran. Happy birthday to you. Qiyamul Lail Apakah yang dimaksudkan dengan Qiyamul Lail? Sebenarnya Qiyamul Lail bermaksud bangun malam. Qiyamul Lail ni bangun malam. Bangun malam iaitu bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun untuk beribadah, bukan bangun untuk buat birthday. Bangun untuk beribadah. Menyambut kelahiran bayi tu. Oh, menyambut kelahiran bayi. Jadi kelahiran Qiyamul Lail, kelahiran pula. Iaitu bangun malam, iaitu bangun untuk beribadah kepada Allah. Orang yang mengqiyamul lail akan meninggalkan tempat tidur semata-mata untuk mengerjakan solat, berzikir, membesarkan Allah SWT, juga bertasbih, mensucikannya dan berdoa pada waktu malam. Itu maksudnya qiyamul lail. Qiyamul Lail. Bagi siapa yang belum pernah buat Qiyamul Lail, malam ni buat Qiyamul Lail. Rugi tak buat Qiyamul Lail. Kena buat. Rugi sangat tak buat Qiyamul Lail. Rugi sangat. Hadis Rasulullah SAW ada menyebut, hendaklah kamu berqiyamul lail ataupun bertahajud. Ada orang panggil qiyamul lail, ada orang panggil tahajud, ada orang panggil solat malam. Samalah tu. Kerana ia merupakan perjalanan orang soleh sebelum kamu. Sesungguhnya qiyamul lail mendekatkan kamu kepada Allah, menghalang melakukan dosa, kifarah di atas kejahatan dan mencegah penyakit daripada badan. Menghapuskan dosa, mendekat diri kepada Allah dan menghapuskan penyakit. Ini yang benda-benda yang istimewa orang yang qiyamul lail. Istimewa.
Ada orang kata lepas qiyamul lail bangun pagi letih sikit, mengantuk sikit. Mana baik? Letih mengantuk dengan sakit. Letih mengantuk tukar dengan sakit. Tak nak sakit kan? Tak apalah, letih sikit mengantuk sikit itu biasalah. Itu biasa. Qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu hendaklah kamu bertahajud ataupun berqiyamul lail ataupun berdiri malam. Qiyamul lail ni bangun malam, berdiri, qiyam. Qiyam ni berdiri. Qiyam ni berdiri, qiyam. Macam solat lah, solat kan kena qiyam, berdiri. Berqiyamul lail, berdiri malam. Malam berdiri, bukan bertidur. Berdiri. Qiyamul lail. Kerana ia merupakan perjalanan orang soleh dahulu. Qiyamul lail ini adalah aktiviti yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh dahulu. Para nabi, para rasul, para sahabat, ahli-ahli syurga dahulu. Mereka sudah pun berqiyamul lail. Sesungguhnya qiyamul lail faedahnya ialah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qiyamul lail, tahajud, sunyinya masa itu. Hanya bunyi cengkerik burung gitu je. Orang lain semua tidur, kita berdiri. Berdiri. Pertama, iaitu mendekatkan kita kepada Allah dan menghalang melakukan dosa. Amar ma'ruf nahi mungkar. Iaitu menghalang melakukan dosa kifarah di atas kejahatan. Dosa kifarah atas kejahatan atas apa yang kita lakukan, dan mencegah penyakit daripada badan. Itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan qiyamul lail bukanlah satu perkara baru. Amalan qiyamul lail ini adalah satu amalan yang sudah lama zaman Rasulullah lagi. Bahkan ia merupakan ibadah yang sudah menjadi darah daging atau amalan para rasul, para nabi-nabi, orang soleh dan ahli ulama sejak dari dulu lagi. Nabi-nabi semua buat qiyamul lail. Mendekatkan diri dengan Allah, benar sekali Kak Nah. Benar sekali. Jadi bila sebenarnya masa yang sesuai qiyamul lail? Qiyamul lail, malam dibahagikan kepada 3. Kepada 3 malam. Kita ada 24 jam. 8 jam. Malam 24 jam pula. Kita ada pukul 7 sampai pukul 7, 12 jam. 12 jam, jadi 4 jam. Jadi 2/3 malam digunakan tidur atau sebahagian diperuntukkan untuk qiyamul lail. Terdapat 2 kaedah membahagikan masa. Tidur dahulu pada 2/3 malam. Mana tidur dahulu pukul 10, 11, 12, 1, 2, 3. 6 jam dulu. Tidur dulu. Bangun bagi beribadah pada bahagian akhir malam sehingga masuk waktu subuh. Tak sana. Tak sana. Yang cantiknya kita akhir 2/3 malam sebab kita akan sambung terus subuh. Akhir itu pada setengah orang pukul 3 pagi. Pada setengah orang pukul 4. Setengah orang pukul 5. Pukul 5. Akhir itu. Pukul 5 tu sempat lagi. Pukul 5 sebab sekarang subuh pukul 6.10. 6.10 sempat lagi. Sempat lagi. Cara yang pertama, bagaimana kita nak membahagikan waktu kita qiyamul lail ataupun tahajud. Iaitu pertama, tidur terlebih dahulu pada 2/3 malam. Bangun pagi beribadah pada bahagian akhir malam sehingga masuk waktu subuh. Bahagian yang kedua, cara yang kedua atau kaedah yang kedua, tidur pada awal malam selama 1/3 malam. Tidur awal 1/3 malam. Bangun pada pertengahan malam bagi mengerjakan ibadah. Tidur semula suku pertengahan malam sehingga waktu subuh. Tidur qiyamul lail atau tahajud, tidur subuh. Itu salah satu berkaedah. Ini bergantung. Kalau kita bangun awal pukul 3, kita katakanlah 1 jam, ataupun 1 jam setengah atau 2 jam. Jadi pukul 3, pukul 4, pukul 5 habis tahajud. Kemudian pukul 5 kita tidur 1 jam sehingga pukul 6 kita bangun. Pun boleh. Ada yang tidur daripada pukul 10 sampai pukul 5. Terus tidur. Kemudian terus tahajud sehingga subuh. Buat solat malam
boleh menenangkan jiwa, insya-Allah. Amin. Benarlah kan. Benar kan. Jadi tidur, kemudian bangun, tahajud sehingga subuh. Tidur, tahajud, tidur, subuh. Terpulang kepada kita. Terpulang kepada kita. Jadi cara tidur, bangun tidur, iaitu bangun pada pertengahan malam lebih baik diamalkan. Ia kerana pada masa itu sebahagian besar penghuni sudah nyenyak tidur dan tiada gangguan daripada manusia. Abu Hurairah bersabda, meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Allah Tuhan kami turun ke langit dunia pada tiap malam ketika masih tinggal sepertiga malam yang terakhir, sambil berkata, sesiapa yang berdoa pada waktu itu, maka aku akan memperkenankan. Siapa yang ingin meminta sesuatu, maka aku akan kurniakan. Sesiapa yang ingin memohon ampun, maka aku akan ampunkan. Hebat. Hebat. Itulah separuh malam yang terakhir. Separuh malam yang terakhir. Hindun, mulakan dengan bismillah. Assalamualaikum Tok dan sahabat syurga. Tengah kerja, insya-Allah. Jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Waktu malam dibahagi kepada dua bahagian. Satu bahagian untuk tidur dan bakinya adalah untuk beribadah. Ada orang setiap malam digunakan untuk tidur je. Allah, ruginya. Ruginya kalau macam tu. Jadi satu bahagian untuk tidur, satu bahagian untuk beribadah. Sekiranya malam dibahagi seperti ini, bahagian kedua malam lebih baik dijadikan untuk beribadah. Ada orang beribadah sampai pukul 2 pagi. Selepas isyak dia beribadah sampai 2 pagi. Kemudian dia tidur sampai subuh. Ada juga. Ataupun dia tidur sekejap lepas isyak. Dia beribadah sampai pukul 2, pukul 3 pagi. 1 jam, 2 jam. Kemudian dia tidur sehingga dia bangun subuh. Ada juga macam tu. Ada juga. Ada juga orang solat isyak lambat. Dia tidur pukul 9, dia tidur dah. Dia tak solat isyak lagi. Dia bangun pukul 1, pukul 2, dia solat isyak, dia tahajud dan sebagainya. Sehingga subuh. Ada juga. Semuanya boleh. Yang semuanya bagus. Semuanya baik. Semuanya dapat pahala yang besar. Yang tak dapat pahala, orang tak buat je. Orang tak buat, tak dapat. Dengan menggunakan kaedah ini, seseorang digalakkan tidur pada awal waktu dan bangun semula pada akhir malam sebelum masuk waktu subuh. Sebab itulah Rasulullah tidur awal. Rasulullah pukul 10 dia tidur dah. Rasulullah tidak menerima tamu selepas solat isyak. Tidak menerima tamu. Rasulullah tidak borak-borak selepas solat isyak, kecuali ada perkara-perkara mustahab tentang pentadbiran negara. Ina. Assalamualaikum. Maaf, lama tak masuk. Lebih kurang live, kurang sihat. Allahu Akbar. Semoga cepat sembuh, cepat sihat, Ina. Tajuk kita hari ini mengenai qiyamul lail. Dengan menggunakan kaedah ini, seseorang digalakkan tidur awal waktu dan bangun pula akhir malam sebelum masuk waktu subuh. Selepas selesai qiyamul lail, dianjurkan bersiap menunaikan solat subuh di masjid atau di surau atau di rumah. Tidur sebentar sebelum subuh juga dibenarkan sekiranya diyakini dapat bangun. Kita kena pastikan. Pukul 5 nak tidur, pastikan pukul 6 bangun. Jangan pukul 5 tidur terus sampai pukul 8. Terlajak. Sabda Rasulullah, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Dan solat yang paling disukai oleh Allah adalah solat Nabi Daud. Beliau tidur separuh malam dan berjaga sepertiga malam. Dan tidur pula seperenam malam. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Itulah Nabi Daud. Puasa Nabi Daud, tidur Nabi Daud. Malam juga dapat dibahagi kepada 4 atau 5 bahagian. Malam ini kita boleh bahagikan kepada 4 atau 5 bahagian. Waktu terbaik bagi melaksanakan qiyamul lail adalah waktu terakhir malam. Paling afdal, paling besar. Sebab pada masa itu juga malaikat turun untuk mencatatkan apa amalan hamba Allah di atas muka bumi. Jadi orang yang tidur, malaikat tak catat apa-apa lah. Tengok tidur. Sipalan tidur. Tak ada apa-apa. Tapi bagi orang yang berqiyamul lail daripada awal pagi sehinggalah akhir pagi, akhir pagi akan dicatat pahalanya.
Dan apabila subuh, sebelum subuh, pahalanya itu akan diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Berbondong-bondong lah malaikat mengangkat pahala kita ke langit. Jadi bagi orang yang tidur, balik tangan kosong lah malaikat yang nak catat pahalanya. Memperbanyakkan amalan qiyamul lail pada malam terakhir. Satu lagi qiyamul lail pada 10 malam terakhir Ramadan. Sangat diutamakan. Kita tak lama dah Ramadan ni, 23 Mac. Dah tak lama dah. Semoga insya-Allah bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Itu untuk qiyamul lail. Qiyamul lail bulan Ramadan. Nanti kita akan jumpakan. Sekarang itu dari segi masanya. Kita telah jelaskan bila ke masa-masa yang sesuai untuk bangun tahajud atau qiyamul lail. Sekarang apakah amalannya? Apakah amalan-amalannya? Sebelum kita buat bicara mengenai amalan-amalan ini, amalan kita, tajuk kita yang biasa, iaitu baca surah Al-Fatihah, dan pahalanya kita niat sedekah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat baginda, dan kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, isteri atau suami, kepada anak-anak, rakan-rakan, sahabat, jiran-jiran, rakan-rakan cook of the day yang sentiasa bersama dengan tu sebelum selepas. Semoga pahala Al-Fatihah kita baca ini sampai kepada mereka juga, dan kepada muslimi muslimat, mukmini mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan kita juga menyampaikan pahala Al-Fatihah ini kepada mangsa-mangsa gempa bumi di Turki. Semoga akan memberi sedikit kesegaran kepada mereka dengan pahala ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya-Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Insya-Allah. Apakah amalan yang membantu kita untuk bangun malam? Apa amalan? Nak bangun malam pun kita kena ada cara juga. Cara juga, iaitu kemampuan bangun malam daripada tidur yang selesa. Tidur yang selesa. Dan meninggalkan dakapan orang tersayang semata-mata kerana Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Nak bangun tidur, dia peluk bini, peluk suami, bukan senang. Fiz. Assalamualaikum Fiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana caranya? Apabila sebut tidur bangun awal pagi, teringat kepada satu hadis, satu riwayat diriwayatkan oleh Aisyah. Bagaimana kehidupan Rasulullah. Dan cuba kita renungkan kehidupan Rasulullah di dunia, di rumah di dunia. Semasa Rasulullah sedang solat malam qiyamul lail, Aisyah sedang mencari-cari sebab Rasulullah tidak ada di sampingnya. Rasulullah meraba-raba tangan. Aisyah meraba-raba tangan dan dia tersentuh kaki Rasulullah yang sedang sujud. Okey, apa yang kita boleh ambil iktibar daripada cerita ini? Pertama, Rasulullah bangun malam, Aisyah tak bangun. Tapi ada ulama kata ada mungkin dia uzur ke apa, wallahu a'lam bissawab. Tapi Rasulullah bangun. Rasulullah bangun dan Aisyah meraba-raba kaki Rasulullah, tersentuh kaki Rasulullah, mana Rasulullah ada. Sebab malam ni kadang-kadang Rasulullah dia pergi ke kubur Baqi' sebelah tu, dia pergi malam. Tapi hari tu malam tu Aisyah tersentuh kaki Rasulullah. Okey, apabila Aisyah tersentuh kaki Rasulullah, di mana Rasulullah tidur? Di mana Rasulullah tidur? Di atas katil atau di lantai? Adakah orang solat atas katil? Tak ada kan? Mesti solat atas lantai. Berarti Rasulullah dengan Aisyah tidur atas lantai. Rasulullah kekasih Allah. Kita kalau tidur atas lantai, tak boleh lah, begini-begini macam-macam. Miskin lah, apalah. Rasulullah tidur atas lantai. Itu bukti. Itu bukti. Itulah. Allahu Akbar. Kisah Rasulullah. Aisyah tidur atas lantai je. Tidur atas lantai. Allahu Akbar. Itulah hebatnya Rasulullah. Jadi, amalan sebelum tidur. Bagaimana nak bangkit qiyamul lail? Manchester City dah
dah rebah asna. Tu, makin dekat. Oh, asna dah rebah. Asna dah raba, makin dekat. Asna draw ya. Draw. Dengan apa tu? Satu-satu ke? Okey, apa amalan sebelum tidur untuk memudahkan kita bangun qiyamul lail? Tajuk kita qiyamul lail. Pertama, berniat dan berazam untuk berqiyamul lail. Ini penting. Sebelum tidur, kita niat dan memohon dengan Allah. Ya Allah, bangkitkanlah aku. Aku nak qiyamul lail, ya Allah. Minta izinkanlah aku, ya Allah. Minta dengan Allah. Tadi kalau tidur pun tak minta. Kalau bangun pun tak buat. Tak buat sebab tak minta. Tak ada niat kan. Apa kerja pun mesti mula dengan niat. Ya, Joy. Tidur sebelum zuhur, itu pun nama dia. Itu dia, lupa. Tidur sebelum zuhur. Itu tidur, Rasulullah tidur sebelum zuhur. Ada nama satu istilah. Itu pun dah lupa. Amalan sebelum tidur iaitu berniat dan berazam untuk berqiyamul lail. Iaitu kita azam yang kuat perlu ada dalam diri seorang mukmin agar dibangunkan untuk beribadah. Tidak memadai sekadar angan-angan kosong ataupun tidur dalam keadaan tidak bercadang atau mahu bangun. Jadi kalau tidur tak niat, tak apa tu susahlah. Susah sangatlah. Nawai itu tak betul lah tu. Tak betul. Apalagi tidur tanpa ambil wudu. Tidur tak baca zikir Fatimah, tidur tak baca surah-surah pendek, susahlah qiyamul lail. Kita mesti bertekad untuk bangun. Itu pasti kita mesti bertekad. Bertekad untuk bangun. Betul ada jam loceng apa semua. Tapi niat itu. Kadang-kadang jam loceng pun kau tutup balik. sampai terjatuh jam tu. Jadi kita kena berusaha supaya kita boleh. Jadi sesiapa yang berniat mengerjakan solat pada waktu malam tetapi tertidur, pasti Allah mendapatkan baginya ganjaran solatnya. Sementara tidurnya adalah sedekah untuknya. Orang yang niat nak qiyamul lail, tiba-tiba tertidur. Pahala solat dah dapat. Dan tidurnya adalah sedekah untuknya. Tak rugi kan orang niat nak qiyamul lail? Tak rugi. Orang niat qiyamul lail. Aisyah berkata, bahawasanya berdasarkan penjelasan itu, apabila seseorang itu tidak bangun sehingga subuh, Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan ganjaran lumayan atas keinginannya. Apabila kita niat, ya Allah, aku niat nak qiyamul lail, ya Allah. Bangkitlah aku. Apabila kita sudah i'tikad untuk qiyamul lail, sesiapa yang berniat mengerjakan solat qiyamul lail tetapi tertidur, pasti Allah menetapkan baginya ganjaran solatnya. Dan sementara tidurnya adalah sedekah untuknya. Niat dia. Ini yang kata smart ibadah. Ibadah ni kena smart. Kena smart. Kena ada ilmu mencari. Smart ibadah. Sama juga nak baca, sebelum tidur baca sebuah Al-Quran. Sebelum tidur baca sebuah Al-Quran. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Rasulullah kata, Fatimah, sebelum tidur kau bacalah dulu sebuah Al-Quran 30 juzuk. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tapi Rasulullah kata kau bacalah. Kau bacalah 10 kali surah Al-Ikhlas, pahalanya sama dengan sebuah Al-Quran. Lepas tu kita kena smart. Sekali baca surah Al-Ikhlas, maknanya 1/3. 1/3. Kalau kita baca 3 kali, berarti sebuah Al-Quran. Sama dengan pahala baca sebuah Al-Quran. Baca 10 kali surah Ikhlas, maka mendapat sebuah istana di syurga nanti. Amin. Faizal, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murahnya, sayangnya Allah kepada hambanya. Asalkan niat je nak tahajud, tiba-tiba tak terbangun, pahala tahajud dapat, tidur sebagai sedekah. Allahu Akbar. Begitulah Allah nak supaya hambanya dimasukkan dalam syurga. Yang kedua, meninggalkan dosa dan maksiat, terutama waktu siang. Orang yang nak mudahkan tahajud ni, jangan buat dosa waktu siang. Waktu siang jangan buat dosa. Dah dosa yang lepas tu dah banyak dah. Jangan buat dosa.
Dan banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Qiyamul Lail adalah ibadat yang paling istimewa. Anugerah kepada orang yang beriman, iaitu untuk menjauhi daripada maksiat. Itulah Qiyamul Lail. Apabila seseorang melakukan maksiat, ia menjadi penghalang besar untuk bangun waktu malam. Orang yang payah bangun malam, banyak maksiat, banyak dosa. Berat nak melakukan Qiyamul Lail. Kalau anda tepuk dada, tanya serela lah. You check diri you sendirilah. Payah bangun malam, kau banyak dosa lah tu. Ataupun banyak dosa yang lepas belum diampunkan. Jadi kena beristighfar, mohon ampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kenyataan ini dapat lihat pada jawapan Ibrahim bin Ahab apabila diajukan persoalan kepada kesukaran bangun malam. Janganlah kamu melakukan maksiat pada siang hari. Pasti Allah membangkitkan kamu di hadapannya pada waktu malam. Janganlah kamu melakukan maksiat pada waktu siang hari. Pasti Allah membangkitkan kamu di hadapannya pada waktu malam. Sesungguhnya dirimu, kamu dihadapkannya kepada waktu malam adalah di antara kemuliaan yang besar. Dan orang yang melakukan maksiat tidak berhak atas kemuliaan itu. Orang yang buat maksiat tidak berhak atas kemuliaan itu. Jadi bagi orang yang bangkit waktu malam, pasti Allah bangkitkan di hadapan Allah pada waktu malam. Sebab sesungguhnya orang yang berdiri di hadapannya, di hadapan Allah pada waktu malam adalah atas kemuliaan yang besar. Jadilah yang ada pada orang itu. Dan orang itu bagi orang yang melakukan maksiat, dia tidak akan mendapat kemuliaan itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, para sahabat tu, para anak cucu tu. Besar ni. Oleh itu, sesiapa yang berazam bangun malam perlu meninggalkan maksiat sebelum mendapat kemuliaan munajat pada Allah. Qiyamul Lail malam ini adalah orang yang dipanggil khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapnya. Begitu mulia sekali mendapat kemuliaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan buat dosa siang hari. Jangan buat dosa. Cek. Elakkan dosa mata, menonton perkara-perkara lucah, maksiat, Allahu Akbar, aurat sebagainya. Jauhkan diri daripada mendengar lagu-lagu, telinga, maksiat telinga. Elakkan. Dan lirik yang kesat, menjijikkan, membangkitkan syahwat sebagainya. Jaga maksiat mata, jaga maksiat telinga, jaga. Elakkan menonton perkara-perkara yang kotor. Elakkan. Usah sesekali melangkah ke tempat yang mengheratkan lembah maksiat, seperti kelab marang, karaoke, konsert, pesta yang memfoya-foyakan. Elakkan. 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 Menghadkan pengambilan makanan, minuman, terutama makan malam. Makan malam mesti dihadkan. Jangan makan banyak. Jangan kelojoh. Bagi mereka yang mahu bangun malam, kawalan makanan perlu dihadkan, terutama pada waktu malam. Elakkan makan terlalu banyak, terutama makanan yang berat seperti nasi, mi, pizza, burger, KFC, McDonald's, macam-macam. Makanan yang diambil pada waktu malam, terutamanya selepas isyak, memaksa sistem pencernaan bekerja keras sepanjang malam bagi memproses makanan tersebut. Dalam proses ini sudah tentu banyak tenaga digunakan. Rasanya orang yang banyak makan pasti begitu letih sehingga tertidur dengan nyenyak. Sekiranya dia dapat bangun pada pertengahan malam, dia juga rasa malas bagi melaksanakan solat. Rasulullah SAW menasihatkan para sahabat supaya bersederhana dalam perihal makan dan tidak berlebihan. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang anak Adam itu memenuhi satu bekas yang lebih buruk daripada perutnya. Satu bekas yang lebih buruk, lebih kecil daripada perutnya. Cukuplah untuk anak Adam itu beberapa suap bagi menguatkan tulang belakangnya. Sekiranya tiada jalan lain, maka jadikanlah perutnya sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk bernafas. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk bernafas. Cantik. Sebenarnya kalau kita makan sedikit, malam kita makan sedikit, kita boleh makan waktu sahur. Waktu sahur.
bangun makan sahur. Awal breakfast. Pukul 5 sahur. Ataupun bangun nak qiyamul lail, makan dulu. Jadi dinner kita pukul 3 atau pukul 4 pagi. Cuba amalkan. Menarik. Kita skip dinner kita. Awal kita tak makan. Kita bangun pukul 3, pukul 4, masuk dapur, kita makan dulu. Kita makan dulu. Kita dah bangun, kita fresh. Sahur. Walaupun tak puasa esok, sahur. Apalagi hari ini Isnin, orang puasa. Sahur dah pagi tadi. Untunglah orang tu. Untunglah dia. Siapa puasa Isnin hari ini? Hari ini Isnin. Hati sepi seorang perindu. Assalamualaikum. Doakan saya tu. Semoga saya dapat melakukan yang terbaik untuk akhirat. Saya ni pendosa. Banyaklah bertaubat. Ya. Esok bikin anak kita hari ni tidur sini. Okey. Jadi kena repair lah esok kan. Okey. Okay, I want to continue. Jadi, bagi orang yang makan sikit dinner, dia boleh makan waktu sahur. Waktu sahur sebelum subuh, waktu sahur. Itu amalan yang terbaik. Kita disunatkan waktu makan breakfast awal. Sahur ni breakfast awal. Disunatkan. Bulan Ramadan tak lama lagi. Disunatkan. Hebat orang yang makan sahur awal. Pukul 5 pagi sahur, makan. Tak nak puasa pun makan. Coba rasa ada kelainannya. Ya Zainab, Assalamualaikum tu. Selamat pagi. Sehat sentiasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sentiasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tajuk kita qiyamul lail. Mengamalkan tidur qiyamul lail pada waktu siang. Ni nak jawab yang Fi tanya tadi. Qiyamullah ialah tidur sebentar pada waktu siang. Qailullah. Nama dia Qailullah. Siapa tanya tadi? Atuk pun lupa tadi. Qailullah. Qailullah ni tidur sebentar pada waktu siang sebelum atau selepas zuhur. Setengah jam. Qiyamullah. Tidur Rasulullah. Qiyamullah. Ia bertujuan untuk merehatkan diri dan menghilangkan rasa mengantuk akibat tidak cukup tidur ataupun keletihan. Seronok tidur. Pukul 12 tidur. Seronok. Pukul 2 tidur. Seronok. Seronok. Very deep sleep. Deep sleep. Jadi rehat yang baik seperti ini membantu seorang itu bangun pada waktu malam. Anas bin Malik melaporkan daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, mohon pertolongan bagi berpuasa siang hari dengan sahur dan berqiyamul lail dengan qailullah. Berqiyamul lail dengan qailullah. Bersahur, qiyamul lail, qailullah. Kita masuk lagi buat bicara mengenai qiyamul lail. Perkara yang kelima, iaitu berwudu sebelum tidur. Ini amalan-amalan untuk memudahkan kita bangun qiyamul lail. Berwudu sebelum tidur. Rasulullah tidak pernah tak berwudu sebelum tidur. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya supaya tidur dalam keadaan suci dari segi pakaian dan badan. Malah dianjurkan berwudu sebelum masuk tidur. Dalam hadis Rasulullah meriwayatkan apabila kamu ingin masuk tidur, maka ambillah wudu dengan cara berwudu untuk solat. Exactly. Cara wudu untuk bersolat. Setiap Muslim yang tidur dengan membaca zikir dan dalam keadaan suci, iaitu berwudu, lalu dia terjaga pada waktu malam, lantas berdoa kepada Allah, memohon kebaikan urusan dunia dan akhirat, pasti Allah akan mengurniakan kebaikan itu kepadanya. Ada orang tanya, ada tanya tu. Ada orang tanya. So kalau ambil wudu, tidur malam, duduk dekat suami, sentuh, batal lah wudu. Ataupun ambil wudu, bangun, tiba-tiba nak sebelum tidur dah kentut dah. Dah kentut dah. Macam mana tu? Kena ambil wudu lagi ke? Jadi ambil wudu, kemudian duduk tidur, sentuh. Batal lagi, ambil wudu lagi. Sampai bila pun tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Tidak macam tu. Tidak macam tu. Kita disunatkan ambil wudu, kemudian kentut ke, berak ke, tersentuh ke apa ke, tak perlu ambil lagi dah. Tak perlu. Memang wudu itu kita dah terbatal. Tapi pahala wudu itu sehingga ke subuh. Inilah Allah sayang kepada kita.
Tok saya hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Puji kepada Allah. Ya Zainab. Jadi, kita ambil wuduk untuk tidur. Untuk tidur. Untuk tidur tapi apabila batal wuduk itu semasa tidur, tapi pahala wuduk sampai ke pagi. Jadi rugi orang tak ambil wuduk sebelum tidur. Ya Noliza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi amalan-amalan sebelum tidur. Sekarang amalan selepas tidur. Apa amalan? Tadi kita amalan sebelum tidur untuk membolehkan, memudahkan, meringankan kita bangun untuk tahajud atau qiyamul lail. Amalan selepas apabila terbangun daripada tidur, apa kita kena buat? Pertama sekali menyapu muka. Bangun daripada tidur. Setiap hari kita diizinkan Allah untuk hidup kembali. Setelah beberapa jam dimatikan oleh Allah. Atau dengan kata lain, menikmati nikmat tidur yang nyenyak. Tidur ini kiamat sementara. Ataupun mati sementara. Kiamat sementara, mati. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati. Membangunkan kami tidur dan hanya kepadanya yang kita kembalikan. Menyucikan diri apabila kita bangun. Biasanya jika kita bangun tidur, pasti kita tidak sedar apa yang berlaku sepanjang tidur. Mungkin najis keluar dari mulut seperti air liur, air basi ataupun keluar dari kemaluan. Sama ada bermimpi ataupun seumpamanya. Jika bermimpi ternyatalah hadas besar, wajiblah kita mandi junub. Jika yakin tidak bermimpi, adalah baik untuk menletakkan membersihkan badan kita. Pertama. Kemudian bersugi dan mengambil wuduk untuk persediaan solat. Qiyamul lail. Membangunkan isteri dan anak-anak. Ini jarang yang buat ni. Jarang membuat. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun pada waktu malam dan bersolat. Kemudian dia membangunkan isteri bagi solat. Sekiranya isteri itu enggan, dia menenjiskan air ke mukanya. Menjiskan air. Allah merahmati seorang perempuan yang bangun pada waktu malam dan bersolat. Kemudian dia membangunkan suaminya. Apabila suaminya enggan, renjiskan air mukanya. Jadi suami pun boleh renjiskan air ke muka isteri. Dan isteri juga boleh merenjiskan air ke muka suami. Romantik tu. Romantik tu. Jadi bangun pada waktu malam ketika orang lain nyenyak tidur, diulik mimpi, kita meninggalkan tilam yang empuk. Itulah yang mampu dilakukan oleh seorang yang beriman. Justru qiyamul lail adalah solat istimewa bagi hamba Allah yang benar-benar dekat dengannya. Dekat dengannya. Jadi apakah ibadah qiyamul lail ini? Solat-solat sunat dalam qiyamul lail. Solat-solat sunat dalam qiyamul lail. Tidur yang nyenyak, tak sedar apa. Saya ni tidur jenis kejap-kejap bangun. Bagus tu. Solat-solat sunat dalam qiyamul lail. Terdapat beberapa jenis solat sunat dalam qiyamul lail. Antaranya semasa qiyamul lail, iaitu pertama sekali awalnya ialah solat sunat wuduk 2 rakaat. Ini urutan qiyamul lail. Ya Siti. Assalamualaikum Tok dan semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siti, tajuk kita hari ini qiyamul lail. Tadi kita dah ada persiapan sebelum tidur. Persiapan sebelum tidur, apa perlu kita buat, amalan-amalan sebelum tidur, kemudian apa amalan-amalan selepas tidur, bangun tidur, apa kita perlu buat. Sekarang apa pengisiannya qiyamul lail itu? Pertama sekali, solat sunat wuduk. Kenapa solat sunat wuduk itu penting? Solat sunat wuduk ini adalah dimulakan oleh Bilal. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Kenapa amalan ini diperakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semasa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah mendengar tapak kaki Bilal berada mendengar tapak kaki Bilal di syurga. Jadi apabila Rasulullah balik ke Mekah, memanggil Bilal, "Ya Bilal, apa amalan kamu? Aku mendengar tapak kaki kamu di syurga." "Ya Rasulullah,
aku mengamalkan solat sunat wuduk 2 rakaat setiap kali selepas ambil wuduk. Ambil wuduk tanpa bercakap, tanpa apa-apa, terus pergi ke sejadah, solat sunat wuduk 2 rakaat. Nah, itu yang dia buat. Jadi, kita pun qiyamul lail malam, bangun, yang pertama selepas ambil wuduk ialah solat sunat wuduk 2 rakaat. Kemudian solat sunat tahajud. Tahajud 4 rakaat. Solat sunat taubat 2 rakaat. Solat sunat hajat 2 rakaat. 2 rakaat. Ada orang buat solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih. Dan akhirnya solat sunat witir 3 rakaat. Mari kita perhalusi. Perhalusi solat tahajud ini. Solat tahajud adalah solat yang menolak daripada tidur kerana adalah solat yang pada akhir malam. Apa kelebihan solat tahajud ini? Solat tahajud ini adalah komponen kepada qiyamul lail. Dan daripada sebahagian malam, bertahajudlah kamu sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu menempatkan di tempat yang terpuji. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah meninggalkan solat sepanjang hayat. Solat tahajud ini tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat pada Rasulullah. Slow down sikit. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah meninggalkan solat ini sepanjang hayat. Rasulullah dengan sahabat, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdul Rahman, Bilal bin Rabah, semua baru belajar buat solat sunat sikit-sikit. Cantik. Cantiklah tu. Baginda sendiri tidak pernah meninggalkan solat sunat tahajud walau satu malam pun, sehingga kedua-dua kaki baginda bengkak kerana terlalu banyak berdiri. Allahu Akbar. Ni orang tak ada dosa, orang sudah dijamin syurga. Solat begitu banyak. Solat yang paling utama selepas solat fardu adalah solat malam. Solat tahajud. Solat sunat yang paling agung, paling tinggi selepas solat wajib ialah solat malam, solat tahajud. Cara niatnya ialah soli sunatan tahajud. Ataupun dalam bahasa Melayu, sajaku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat sunat malam 2 bagi salam. 2 bagi salam. Kalau siang boleh buat 4 1 salam. Itu solat sunat. 2 1 salam. 2 1 salam. Jumlah rakaat tidak ada keterangan khusus berkenaan jumlah sunat tahajud seperti terperinci. Bilangan rakaat terbatas tetapi sekurang-kurangnya dilakukan 2 rakaat 1 malam. Paling kurang buat 2 rakaat 1 malam cukup. Boleh sambung tidur balik. Itu sudah jadi ahli tahajud. Di pada mahsyar nanti, siapa ahli tahajud? Saya. Angkat tangan. Orang tak tahajud tak boleh angkat tangan. Tak boleh. Ya Azam, suami saya solat tahajud seorang. Tak pernah kejutkan. Kena. Dia kena buat. Dia kalau sayang isteri, dia kena buat. Azam, kena buat. Dia kena renjis. Begitu juga kita bangun. Bangun yang. Bangun bang. Bangun darling. Kena panggil. Bangun solat dia. Kita solat. Solat tahajud. Boleh berjemaah dan boleh individu. Masing-masing. Asing-asing. Sayanglah. Suami saya solat tahajud seorang. Tak pernah kejut. Hey, tak sayang isteri nak masuk syurga seorang ke? Beritahu abang. Jadi bilangan rakaat paling kurang 2, paling banyak tak ada had. Biasanya Rasulullah buat sampai 12. Ada sahabat buat sampai 14. Kemudian apa bacaannya? Bacaan pula. Jadi bacaan surah selepas Al-Fatihah tidak ditetapkan. Selepas Al-Fatihah tu apa pun boleh. Qul huwallahu boleh, Qul a'udzu birabbinas boleh, apa yang 4ku tu boleh, inna a'tayna boleh, apa pun boleh. Panjang boleh. Tak ada masalah. Boleh saja dibaca sebanyak surah. Selepas solat tahajud hendaklah memperbanyakkan doa, beristighfar kerana waktu itu merupakan salah satu waktu mustajab menerima segala doa daripada kita. Kita doa macam-macam, kita boleh doa. Jadi solat tahajud. Selepas tahajud kita boleh buat 4, 6, 8, 10, 12 solat tahajud.
Kemudian kita juga boleh malam qiyamul lail ini kita buat solat sunat taubat. Sajaku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Taala. Solat sunat taubat. Kita buat solat sunat taubat. Tadi tahajud. Tahajud kita buat 4 contoh ataupun 6. Taubat kita buat 2. Kita buat sama juga. Baca Al-Fatihah dan baca surah. Surah pun terbuka. Tak kisah apa surah pun. Sajaku solat sunat taubat. Habis. Kemudian solat sunat hajat. Apa hajat kita? Apa hajat kita? Selepas taubat kita hajat kita. Sajaku solat sunat hajat. Kerana Allah Ta'ala. Solat sunat hajat juga 2 rakaat je. Buat 2 cukup dah solat hajat. Taubat 2 cukup. Taubat 2 cukup. Solat wuduk 2 cukup. Tahajud itu boleh banyak. Boleh buat banyak. Itu biasa dilakukan. Biasa kita lakukan. Kemudian ada satu lagi menjadi amalan ialah solat tasbih. Solat tasbih. Solat tasbih ni lama. Lama. Solat tasbih, solat sunat tasbih sangat dituntut untuk dikerjakan bagi mereka yang mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat sunat tasbih diberikan nama sedemikian kerana diucapkan tasbih 300 tasbih semasa mengerjakan solat. 300 tasbih mengerjakan solat. Tapi kalau tak nak buat ni pun tak apa. Biasa Atuk kalau buat tasbih ni berasingan sebab dia lama. Lama. Jadi kalau tahajud, Atuk ni biasa yang Atuk amal lah. Nak kursi. Amalan Atuk qiyamul lail. Amalan Atuk qiyamul lail. Ini Atuk baca ni daripada satu pendapat lah. Satu pendapat untuk kita berkursi lah. Sebab sebenarnya benda ni sunat yang besar. Solat sunat taubat baca Fatihah je boleh. Tak Atuk? Boleh. Maaf Tok, saya tak maaf. Boleh bertanya, kenapa tanya banyak? Baca Fatihah saja pun boleh, tapi sebaiknya bacalah surah-surah pendek Qul huwallah. Fira kena baca juga. Rugilah tak baca. Cara Atuk berqiyamul lail, bertahajud. Atuk bangun, Atuk ambil wuduk. Ni nak kursi bukan kata nak riak apa tak ada. Nak kursi. Ada beza sikit dengan amalan yang Atuk buat tadi. Sebab Atuk dengar daripada ustaz-ustaz yang lain. InsyaAllah. Kena baca juga. Biar rugi sangat. Jadi kalau Atuk bangun, ambil wuduk. Kalau perlu mandi. Kalau tak perlu mandi, ambil wuduk. Kemudian solat sunat wuduk 2 rakaat. Selepas solat sunat wuduk 2 rakaat, solat sunat taubat 2 rakaat. Atuk buat yang sikit dulu. Selepas solat sunat taubat 2 rakaat, Atuk buat solat sunat hajat 2 rakaat. Selepas solat sunat hajat 2 rakaat, baru Atuk buat tahajud 4 ataupun 8 ataupun 12. Macam tu. Mungkin ada yang tanya, witir Atuk buat bila? Witir Atuk buat awal. Atuk buat selepas daripada solat Isya. Selepas solat Isya, Atuk terus buat witir 3 rakaat. Witir hanya boleh buat sekali saja satu malam. Kalau dah buat lepas Isya, tak boleh buat lagi. Kena tunggu besok pula. Witir tak boleh. Tak boleh. Sebab Atuk bimbang. Kalau tak buat witir selepas Isya, mungkin Atuk tertidur sehingga subuh. Berarti Atuk miss witir. Sebab witir ini salah satu daripada solat yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Besar. Jadi untuk selamat, selepas solat Isya terus buat witir. Macam kita bulan Ramadan, kan? Kita solat sunat tarawih, kita buat witir kan? Buat witir 3 rakaat. Jadi apabila kita dah buat witir, masa qiyamul lail, masa tahajud, tak boleh lagi buat witir. Tak boleh lagi. Tak boleh buat witir. Sebab itu urutannya ialah selepas tahajud habislah. Okey, apa amalan lain selepas kita solat tahajud? Solat tahajud. Banyak pendapat ulama mengatakan kita bermula dengan istighfar 100 kali, paling kurang. Istighfar 1 kali. Astaghfirullah. Selepas solat ni, selepas solat, amalan qiyamul lail, istighfar 100 kali. Astaghfirullah 100 kali. Kemudian berselawat 100 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad 100 kali. Kemudian tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Habis tu kalau boleh baca Yasin sehingga sementara menunggu subuh. Baca Yasin sementara menunggu subuh. Sementara menunggu subuh kita baca Yasin.
Baca. Itu amalan yang mudah, ringkas, mudah dan ringkas untuk kita. Jadi itulah yang Atuk nak kongsi hari ini. Atuk harap semuanya faham dan pasanglah niat untuk solat, untuk qiyamul lail, untuk solat tahajud. InsyaAllah akan memberi banyak manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Jadi semoga memberi manfaat apa yang kita bicarakan hari ini. InsyaAllah. Jadi sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala